A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ni kita sama-sama dapat bersama lagi dalam sesi Al-Quran bersama dengan Al-Quran, sesi tafsir ringkas daripada setiap muka surat Al-Quran. InsyaAllah pada pagi ni kita akan bersama-sama dalam surah Al-Ahzab. Muka surat kita pada kali ini adalah 422. Jadi insyaAllah siapa-siapa yang ada mashaf boleh buka lah, boleh buka, boleh tengok. Siapa yang ada Quran terjemahan better lah, boleh tengok juga terjemahannya insyaAllah, supaya kita sama-sama dapat memetik lah apa yang terbaik daripada yang dapat kita dapat lah pada pagi ni daripada setiap muka surat Al-Quran. InsyaAllah pada hari ini kita telah masuk kepada ayat 31 daripada surah Al-Ahzab, sehingga insyaAllah kita akan baca sehingga muka surat 35 daripada surah Al-Ahzab. Jadi apakah yang secara keseluruhannya, secara ringkasnya dulu, apakah yang hendak diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita mengikut kemampuan yang kita fahamlah insya-Allah kan. Mungkin ada lagi banyak lagi buku-buku tafsir yang besar-besar yang jika sekiranya kita baca, kita akan dapat sesuatu yang lebih lagi lah insya-Allah. Tapi sekadar kemampuan kita pada pagi ni, kita akan baca sekadar-kadarnya insya-Allah. Dan seperti biasa saya ambil sedikit petikan-petikan. Jadi sebenarnya apa yang saya buat adalah membaca daripada yang pertama sekali ialah tafsir Jalalain, tafsir yang sangat masyhur lah di kalangan orang-orang kita, terutama yang ada di Nusantara, yang sedang belajar di pondok, di mana-mana majlis ilmu. Bacaan buku tafsir ini adalah satu tafsir yang popular kerana dia adalah tafsir yang ringkas, simple, tetapi Imam Jalaluddin As-Subki dan juga Imam Al-Mahalli telah memetik tafsiran-tafsiran yang terbaik daripada buku-buku tafsir yang banyak. Kemudian yang kedua, saya basekan bacaan kepada apa yang ditulis oleh Syekh Said At-Tantawi dalam bukunya Al-Wasit, tafsir Al-Wasit. Kemudian sedikit juga saya ambil daripada khawatir yang dibuat oleh Syekh Sya'rawi, siaran dalam televisyen Arab, tapi dia bercakap dalam bahasa Arab Fasar lah, Arab Mesir Fasar, yang sangat bagus juga tafsir tersebut kerana dia berkait dengan isu-isu moden dan sebagainya. Jadi insyaAllah kita akan baca pada pagi ni. Isu pada pagi ni yang diberitahu oleh Allah, yang diceritakan oleh Allah dalam muka surat ini ialah tentang isu isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang patut mereka buat, pujian Allah terhadap mereka, dan kemudian lagi Allah Taala akhirnya menyebutkan pada ayat 35 daripada surah Al-Ahzab ni tentang pujian Allah Taala kepada orang-orang yang mempunyai sifat-sifat yang tertentu. Jadi ada sifat-sifat tertentu yang merangkumi lelaki dan juga perempuan. Maknanya bukanlah lelaki sajalah, perempuan pun sebenarnya mendapat sama balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala jika sekiranya mereka bertakwa. Bukan melakukan benda yang sama, tapi bertakwa. Bila takut kepada Allah menurut apa yang ditentukan oleh Allah, mereka akan mendapat pahala yang sama seperti lelaki, walaupun kadang-kala perbuatan mereka itu, apa yang mereka lakukan itu tidak sama seperti apa yang dilakukan oleh lelaki. Berbeza perbuatan dia, tetapi pahalanya mungkin boleh jadi berganda-ganda. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memulakan pada sesi ayat ini, ayat 31 pada pagi ni. Kita baca dulu insya-Allah, moga-moga kita dapat ambil keberkatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man yaqnut minkunna lillahi wa rasulih wa ta'mal shalihan nu'tiha ajraha marratain wa a'tadna laha rizqan karima. Sadaqallahul azim. Maksudnya, siapa yang yaqnut.
kita masuk pada juz baru pada hari ini, iaitu juz yang ke-22. Kalau kecil-kecil dulu dia panggil juz wa man yaqnut. Dia kata bila wa man yaqnut tu maknanya dah 22 lah tu. Jadi wa man yaqnut ni, qanata ni maknanya ialah al-iltizam ataupun mulazamatu taqwa. Maknanya bertakwa tapi berterusan dengan takwa tu. Jadi itu nama dia yaqnut. Bukan yattaqi. Kalau yattaqi itu maknanya bertakwa sahaja. Tetapi bila wa man yaqnut artinya ialah seorang yang bertakwa dan berterusan dengan takwanya. Kemudian Allah Ta'ala sebut sini wa man yaqnut minkunna, daripada kamu. Kunna ni, kamu ni masih lagi berkaitan dengan isteri-isteri Nabi, sebagaimana sambungan daripada ayat yang sebelum daripada ni. Tapi sebagaimana biasalah dalam Al-Quran ini kadang-kadang khitab tu iaitu ditujukan ayat ini, kadang-kadang kita nampak dari segi bacaannya khitab nisa'an Nabi, dia khitab tu ditujukan kepada isteri-isteri Nabi, tetapi ulama-ulama membuat kesimpulannya ialah khitab nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam juga adalah khitab li ummatihi, iaitu juga adalah ditujukan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kecuali ada terdapat tanda-tanda yang ia adalah khusus untuk isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika sekiranya khitab itu ditujukan itu kepada isteri Nabi dan tidak ada tanda bahawa ianya bukan khusus untuk isteri Nabi sahaja, maka pada ketika itu maka ianya adalah terpakai kepada semua orang Islam. Itu kaedahnya yang ditetapkan oleh ahli tafsir. Jadi dalam ayat ni, wa man yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marratain. Ini adalah khusus untuk isteri Nabi. Isteri Nabi, mereka ini akan dapat pahala 2 kali ganda kalau mereka ni berbuat baik. Berbuat baik, beramal soleh. Dalam bacaan sini, dalam bacaan kita, bacaan Asim, iaitu wa ta'mal salihan. Tapi ada bacaan lain dia baca dengan wa ya'mal salihan. Tak apalah, itu just kita sebutkan tentang bacaan-bacaan, takut kita kadang-kadang terdengar orang baca kan, ada bacaan begitu, maka ia juga adalah betul, wa ya'mal salihan. Jadi 2 benda lah, yaqnut dan juga amal soleh daripada isteri-isteri Nabi, maka mereka ni akan mendapat 2 kali ganda pahalanya. Wa atadna laha rizqan karima, dan juga Allah Ta'ala tambah lagi, bila masuk syurga dia akan mendapat rizqan karima. Rizqan karima maknanya rezeki yang mulia. Berapa banyak? Serah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengajaran daripada ayat ini ialah Allah Ta'ala ada membezakan sedikit isteri Nabi dengan bukan isteri Nabi. Kalau mereka ni buat kejahatan, buat yang tak baik, mereka akan dikenakan 2 kali ganda kejahatan, dosanya. Tapi bila buat baik, mereka akan dapat. Jadi sebab itulah kat sini apa yang dapat kita faham ialah kan, dalam hidup kita pun kadang-kadang kan, orang yang baik dia ni ada tempat di dalam masyarakat kan. Kalau dia buat baik, mungkin dia akan dapat sepatutnya diberi kelebihan. Jadi kita tak perlulah cemburu, kedengki dan sebagainya. Tetapi dalam masa yang sama, jika sekiranya dia buat kejahatan, dia buat salah, maka kadang-kadang dia akan dimalukan dan sebagainya kan, lebih daripada orang biasa. Jadi sebab itulah maknanya orang-orang yang mempunyai kedudukan ni kena jaga-jaga. Iaitu apa? Sebab mereka ini menjadi tauladan. Mereka ni menjadi under spotlight kan. Orang nak tengok, orang sentiasa tengok kan apa-apa yang berlaku. Netizen nak tengok kan. Netizen akan sebar kan kalau benda ni berlaku kepada orang yang VIP ke VVIP, tak kira lah kan, orang yang ada kedudukan. Jadi isteri-isteri Nabi di sini, mereka ni adalah macam VVIP lah kan, orang istimewa, dan Allah Ta'ala letakkan keistimewaan itu di sini dari segi pahala dan juga dosa. Seterusnya ialah ayat yang ke-32. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa. Wahai isteri Nabi, kamu ni tak macam perempuan-perempuan lain. Allah Ta'ala kata, ini taqaitunna fala takhda'na bil qawli. Jadi di sini kalau ikut macam susunan lah kan perkataan, dia kata, jika sekiranya kamu bertakwa, maka jangan kamu menundukkan kata-katamu. Bukanlah maknanya kalau kamu tak bertakwa, tak apa nak tundukkan, nak cakap macam mana pun. Tak. Maksud di sini ialah
salah satu daripada sifat takwa tu ialah mestilah seseorang itu, seorang perempuan, janganlah dia ni menundukkan kata-kata iaitu apa, menurut tafsiran macam-macam, tapi tafsiran yang biasanya, yang popularnya ialah bercakap dengan gaya yang mana memberi impak kepada orang mendengar tu sehingga terasa apa, terasa ada kecenderungan hati kepada, memang betul Allah Ta'ala dah jadikan macam tu, perempuan bila dia bercakap suara lembut dan sebagainya, maka ni kalau suara biasa tak apa, sebab apa Allah Ta'ala sebut pun sini kan, waqulna qawlan ma'rufa, berkatalah dengan kata-kata yang baik. Maksud kat sini secara tabi'i, makna secara bercakap seperti biasa. Jadi yang tak boleh di sini Allah Ta'ala sebut bercakap dengan suara-suara yang lembut, yang menarik-narik, yang mendayu-dayu, yang lain. Jadi sebab itulah di sinilah ulama-ulama telah menyebutkan bahawa nyanyian, bila perempuan tu dia menyanyi, maka suara dia tu adalah tak boleh lah, sebab penyanyian ni memerlukan kepada keelokan dan sebab keindahan suara, kena adalah kan cara macam tu. Jadi sebab itulah maknanya ulama-ulama sebut sini nyanyian perempuan kalau dah besar, orang tu dah besar kan, maka ada satu benda yang dilarang. Jadi kemudian seterusnya, ini berdasarkan kepada ayat ni, fala takhda'na bil qawli, jangan kamu rendahkan, tundukkan, cantikkan, mendayu-dayukan perkataan, fayatma'allazi, Allah Ta'ala bagi sebut, Allah Ta'ala bagi sebab kenapa tak boleh benda ni, maka fayatma'allazi fi qalbihi marad, akan ada perasaan, keinginan orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit. Jadi siapa yang tak ada penyakit? Semua kita ni ada penyakit kan, penyakit hati, penyakit dalam hati, bukan pasal sakit hati, tapi penyakit dalam hati kan. Kita ni mana selamat kan, Nabi SAW sajalah yang selamat benda ni kan. Tapi kita sebagai manusia, even para sahabat pun di zaman Nabi SAW kan, ada pernah berlaku tu kan dalam isu hijab. InsyaAllah kita akan baca tentang perkara tentang hijab ni dalam ayat-ayat berikutnya insyaAllah kan. Tapi cerita ni sangat menarik, jadi saya akan ceritalah kan apabila tiba masanya nanti kan, iaitu dipanggil ayatul hijab ayatul hijab insyaAllah. Jadi sekarang ni cerita pasal ni tabarruj ayat sekarang ialah Allah Ta'ala sebut jangan melunakkan kata-kata, melembutkan kata-kata, tapi bercakap bukan tak boleh, waqulna qawlan ma'rufa. Sebab itulah menurut pendapat yang masyhur, bercakap ni bukan aurat bagi perempuan. Suara perempuan bukan aurat, tetapi bila ditundukkan, bila dilembutkan, itu jadi masalah kat situ. Kemudian ayat 33, waqarna fi buyutikunna. Qarna, ada yang bacaan dengan wakirna, jadi ada bacaan baris bawah, kirna waqarna gitu jadi qarna ataupun kirna ni apa maksud dia? Ialah mudah saja, iaitu kena ada kecenderungan, kesukaan dalam hati perempuan ini, iaitu berada di rumah. Jangan maknanya kecenderungan dia ialah berjalan di luar, bukan. Kecenderungan yang Allah Ta'ala ajar, minta kita kepada perempuan semua ialah qarna, hendaklah kamu berada di rumah. Fi buyutikunna, di rumah-rumah kamu, tak kiralah yang kahwin ke tak kahwin, kecuali ada keperluan syar'i. Apa keperluan syar'i itu tu? Banyak. Jadi kita boleh senaraikanlah, seperti contohnya ialah pergi haji. Contohnya ulama sebut ni pergi sembahyang kan, pergi sembahyang jemaah. Contoh apa lagi? Disebut pergi bekerja jika sekiranya perlu. Kerja tu perlu kepada dia kan. Apa lagi contohnya ialah membuat apa-apalah amal-amal yang mana tidak boleh dibuat kecuali oleh perempuan saja. Jadi dia berbeza keluar dengan sebab, dengan saja-saja suka keluar, saja-saja tak suka duduk di rumah. Itu adalah masalah. Jadi sebab apa? Sepatutnya kalau tak ada apa-apa, dia kena ada di rumah, berada di rumah. Kenapa rumah ni? Adakah maksudnya mesti rumah? Tak, maksudnya ialah ruang yang tertutup, tidak berada di hadapan lelaki-lelaki yang tidak perlu. Jadi maknanya kalau tak perlu, lebih baik dia ni melindungkan diri. Jadi sebab itulah daripada sinilah kan maka ulama-ulama telah membuat berbagai hukum lah tentang isu boleh tak saja-saja duduk depan, berjalan-jalan depan lelaki, saja-saja duduk memperagakan diri depan lelaki, saja-saja naik atas pentas, tak ada kerja kan tak. Contoh ni, jadi benda-benda ni semua adalah disebutkan oleh para ulama. Jadi
kecenderungan yang Allah Ta'ala nak bina kepada perempuan ialah jangan suka berada di hadapan lelaki dan kalau boleh mengelakkan diri daripada dilihat. Itu konsep dia kan, kecuali kerana keperluan yang tak boleh tidak lah kan. Jadi makna kat sini waqarna fi buyutikunna. Kemudian yang kedua wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Allah Ta'ala kata jangan kamu bertabarruj. Jadi apa maksud tabarruj ni? Tabarruj ni asalnya daripada al-baraju. Al-baraju ni dalam bahasa Arab maknanya mata luas. Tu al-baraj. Kemudian lagi orang Arab telah menggunakan perkataan baraj ni, baraju ni ialah seperti contohnya safinah, kapal ataupun bot yang mana disebut itu al-barajak. Bila sebut safinah barajak, iaitu artinya apa? Iaitu bot yang tak ada atap tu, yang tak ada penutup. Gitu. Maknanya kita boleh tengok apa yang ada dalam bot tu. Jadi maksud tabarruj ialah membuka satu benda yang sepatutnya ditutup. Gitu membuka satu tempat yang sepatutnya ditutup. Jadi bila buka sepatutnya ditutup, itu nama dia tabarruj. Jadi ulama-ulama tafsir menceritakan tentang benda seperti Mujahid, seperti Ikrimah dan lain-lain lagi menyebutkan tentang apa yang dibuat, apakah yang dimaksudkan dengan tabarruj jahiliyah al-ula ni. Jadi antaranya yang disebut oleh mereka ialah yang disebut itu tabarruj cara maksud jahiliyah ni lah. Ada banyak-banyak pendapat juga. Maksud jahiliyah inilah adakah jahiliyah dulu ataupun orang-orang yang terdahulu. Jadi ada yang sebut maksud dia yang terdahulu. Tak kira lah zaman jahiliyah ke tak zaman jahiliyah ke, ataupun maksud dia lah yang dilakukan oleh orang-orang perempuan di zaman jahiliyah dulu. Jadi jahiliyah dulu ni boleh jadi pula sekarang ni kan. Sekarang ni kadang-kadang hebat lah kan. Kenapa apa? Tapi dia punya konsep ni sama. Konsep ni adalah apa? Itu yang dibuat dulu ni kenapa? Jadi antaranya yang disebutkan oleh ulama-ulama tafsir ni, dia kata bentuk mereka ialah kalau mereka ni berjalan ataupun berada, dia suka berada di depan lelaki. Ada yang menyebutkan, dia kata ialah, dia kata sini baina yaday rijal, kata kan. Jadi itu cara pemikiran dia. Dia suka duduk di hadapan lelaki. Yang keduanya ada kata iaitu mereka pakai pakaian, tapi pakaian mereka terbuka. Saja tak ikat lah macam ni lah macam ni. Jadi sebenarnya kita nak katanya fashion kan. Jadi zaman sekarang ni kan macam-macam fashion kan. Ada dalam Astro kan TV rancangan khusus iaitu fashion. Dia kerja berjalan je, catwalk, hari-hari catwalk kan. Duduk pusing kan, keluar pakaian baru, ada pereka fashion baru kan. Jadi fashion semua tu adalah untuk menarik. Kat mana dia mengkaji dari segi psikologi manusia suka apa, suka tengok macam mana, bentuk macam mana kan. Jadi semua tu adalah benda-benda yang jika sekiranya adalah dengan tujuan untuk menunjuk, maka dia akan jadi tabarruj al-jahiliyah al-ula. Jadi Allah Ta'ala larang benda tu, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas solata wa atinaz zakata wa ati'na Allaha wa rasulah. Kemudian Allah tersebut, wahai perempuan semua, dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, kalau wajib lah kan, dan kemudian taatlah kamu kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Innama yuridullahu liyuzhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Allah sebut kat sini, iaitu Allah Ta'ala kalau kamu buat benda-benda tu semua, sesungguhnya Allah Ta'ala nak menghilangkan, membawa pergi, liyuzhiba ankum. Jadi zahaba'an, zahaba'ila ada dalam bahasa Arab kan. Kalau zahaba'an maksudnya menghilangkan, kalau zahaba'an menghilangkan, zahaba'ila makna pergi, zahaba'ila ilal madrasah kan. Jadi makna kat sini liyuzhiba ankum ar-rijsa, Allah Ta'ala nak hilangkan daripada kamu keburukan, kejahatan, wahai ahlal bait. Siapa ahlal bait sini? Banyak pendapat ulama lah tentang isu ahlul bait yang disebutkan kat sini. Yang popularnya ahlul bait itu ialah sebagaimana orang Syiah, dia ada pendapat dia lah, dia kata Sayyidina Ali, Fatimah, itu dia ahlul bait. Tapi menurut pendapat jumhur ulama di sini, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat di sini, oleh kerana ayat di sini menceritakan tentang isteri-isteri Nabi, jadi ulama-ulama tafsir kata bahawa maksud ahlul bait kat sini ialah semua isteri-isteri Nabi dan orang-orang yang telah ditentukan disebutkan di dalam hadis-hadis. Jadi kita berpegang kepada pendapat ni, iaitu pendapat sebenarnya ahlul bait ini bukan hanya yang 5 orang tu,
ataupun 6 orang yang dikatakan oleh Syiah, tapi sebenarnya adalah termasuk isteri-isteri Nabi. Ini Syiah tak sukalah, sebab Syiah tak boleh dia, Aisyah tak boleh dia, bagi dia. Sebab apa? Aisyah ni menentang Sayyidina Ali. Jadi dia, bagi Syiah, apa-apa yang menentang Sayyidina Ali, dia kira tak boleh pakai orang tu. Walaupun dia sahabat isteri Nabi ke, tak kira. Sedangkan Allah Ta'ala puji isteri-isteri Nabi di sini. Jadi insya-Allah kan, Ahlul Bait kat sini ialah termasuklah orang-orang yang semua sekali lah yang kita sebut tu, termasuklah iaitu orang rapat dengan Nabi, keluarga Nabi, dan termasuklah isteri-isteri Nabi. innama yuridullahu liyuzhiba ankum ar-rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira, dan Allah Taala nak membersihkan. Jadi sebab itulah banyaklah kan ayat-ayat, banyaklah suruhan disebutkan secara khusus. Bukanlah makna sebut secara khusus kita sebutkan tadi bahawa hukum khusus untuk isteri Nabi, tidak, tapi disebutkan tasyrifan. Ulama kata tasyrif maknanya untuk memuliakan mereka, meninggikan kedudukan mereka. Wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah, dan ingatlah, sebutkanlah apa-apa ma yutla fi buyutikunna, apa yang dibaca di dalam rumah-rumah kamu daripada ayat-ayat Allah. Jadi pendapat yang kuat mengatakan kat sini ialah disuruh kita baca di rumah kita ni ayat-ayat Allah, ayat Quran, dia kata sini kan. Tapi ada juga pendapat kata tak semestinya ayat Quran. Termasuk ialah apa saja yang berkaitan dengan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk dalam tu. Wal hikmah situ pendapat masyhur adalah al hadis. Maknanya nak kenalah dibaca dalam rumah tu Al-Quran dan hadis, ataupun apa-apa yang berkaitan dengan kebaikan, yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk family. Innallaha kana latifan khabira. Allah itu Maha Latif dan Allah itu Maha Khabir. Kemudian ayat yang terakhir, ayat 35 pada muka surat kita, muka surat 422 pada pagi ni, iaitu apa? Allah Ta'ala telah menyebutkan, membilang-bilang beberapa sifat-sifat orang-orang yang baik. Ayat ini dikatakan turun, ada dua disebutkan sebab nuzul tentang ayat ini. Yang pertamanya ada seorang perempuan bernama Ummu Ammarah Al-Ansariyah, nama dia. Dia pergi kepada Nabi SAW. Dia kata dalam Quran ni, ayat yang turunlah setakat tu, dia kata sebut pasal lelaki, kita orang tak sebut pun, kita orang perempuan ni tak sebut pun. Lalu turunlah ayat ini. Lalu ada satu riwayat yang lain yang hampir sama juga, iaitu tapi dia tak sebut pasal Ummu Ammarah ni, jadi saya tak sebutlah kan. Tapi yang pentingnya ialah perempuan-perempuan pun nak juga, dia kata kami pun kan nak masuk dalam ayat Quran juga kan, kami pun nak buat baik juga kan. Jadi akhirnya turunlah ayat ini. Jadi ayat ini disebutkan dengan clear lelaki perempuan, padahal secara keseluruhannya yang kita fahamlah insya-Allah kan, mengikut ahli tafsir kata semua ayat yang menyebutkan tentang lelaki sebenarnya termasuk perempuan secara automatik. Ayat yang menyebutkan tentang perempuan tak masuk lelaki, itu untuk perempuan kan. Jadi ayat yang lelaki tak masuk, termasuk sekali perempuan, tapi ayat yang sebut perempuan perkataan termasuk lelaki. Jadi contohnya tadi lah kan, wa qurna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, tak masuk lelaki tu, perempuan lah yang kena tu kan. Okey, insya-Allah. Jadi Allah Taala sebutkan sini yang pertama sekali muslimin muslimat, iaitu orang yang tunduk pada Allah. Kemudian mukminin mukminat, saya tak explain lah kan, just sebutkan dua. Yang pertama Islam, yang kedua iman. Wal qanitina wal qanitat, orang yang kunut, qanit lillahi ta'ala, berterusan beriltizam dengan takwa. Was sadiqina was sadiqat, orang-orang yang benar. Yang benar ni banyak lah kan, yang kita sebut baca lah tadi kan, sebelum ni kan, iaitu orang yang sadaku ma'ahadullah alaih tu dan sebagainya lah, orang yang benar dengan Allah maknanya. Kemudian tu lagi as-sabirina was-sabirat, orang bersabar. Wal khashi'ina wal khashi'at, orang yang khusyuk, takut, rendah hatinya kepada Allah kan. Kemudian lagi wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat, orang yang banyak bersedekah. Kemudian lagi was-saimina was-saimat, orang yang berpuasa, lelaki dan perempuan. Wal hafizina furujahum wal hafizat, orang yang menjaga kehormatan dirinya, kemaluannya dan sebagainya lah kan, yang menjaga. Kemudian wazzakirinallaha katsiran wazzakirat, orang yang banyak ingat pada Allah, sentiasa ingat, bukan sebut
Allah banyak kan, tapi mana ingat, sebut dan dengan hati sekali, mulut dan hati. Okey, kemudian a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Orang yang macam ni Allah Taala sediakan bagi mereka ini apa? Pahala, keampunan satunya, dan juga pahala. Keampunan dan juga pahala. Keampunan ni penting bagi kita kan. Sebab apa? Pahala, kita kata kalau banyak pahala boleh masuk syurga, betul. Tapi kalau banyak dosa juga, maka Allah Ta'ala akan bersihkan kita dulu, masuk neraka dulu. Sebab apa nak bersihkan tadi dosa? Sebab itulah kita kena ada maghfirah. Bila ada maghfirah, kita dapat keampunan, maknanya kita bersih daripada dosa-dosa kita tu, tinggal pahala saja. Jadi tak ada masuk neraka. Jadi sebab itulah penting bagi kita, walaupun kita ni orang beriman kan, kita ni kalau ada dosa perlu dibersihkan. Macam mana nak bersihkan? Dengan istighfar, dengan bertaubat kepada Allah Ta'ala, maka barulah dia bersih. Bila bersih, kita tak perlu lagi, tak akan dimasukkan dalam neraka lagi kan. Terus masuk syurga walaupun amalan sedikit. Sebab itulah kita kan, walaupun amalan sedikit, kalau amalan banyak tapi dosa banyak juga, nanti kena masuk neraka juga kan. Jadi insya-Allah kita mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah Taala ampunkan kita, bersihkan dosa kita, dan kita akan dapat masuk syurga, tak perlu lagi masuk neraka kan. Moga-moga kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada dicampakkan ke dalam neraka. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik.